KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, saya ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan pada hari ini, kita akan fokus kepada subjek fizik. Apa kata kita tengok profil cikgu yang akan berada bersama kita. Itulah dia profil cikgu untuk hari ini. Bersama kita adalah Cikgu Fahmi. Hai Cikgu Fahmi. Selamat, apa khabar Sean? Baik-baik, apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Saya Alhamdulillah sihat, sejahtera hari inilah. Ya Cikgu. Okey, baiklah. Sebelum kita bermula ya, kita akan amalkan SOP terlebih dahulu Cikgu. Ya, jom, boleh silakan. Jom kita ke meja ya Cikgu. Okey, silakan Cikgu pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Saya pun buat sama. Ini juga untuk menjaga kebersihan ya, dan juga untuk menangani penularan COVID-19. Dan sekarang sebab oleh kerana kami berada di jarak yang sesuai itu lebih daripada 1 meter, bolehlah kita buka pelitup muka. Silakan Cikgu. Okey, dan apabila membuka pelitup muka tu, pastikan simpan di tempat yang selamat, contohnya dalam poket pun boleh, ataupun macam saya ada bekas khas untuk simpan pelitup muka supaya tidaklah bersepah-sepah ataupun diletakkan di macam-macam tempat. Okey, baiklah Cikgu, sekarang pelitup muka dah buka, nampaklah muka kita kan. Okey, silakan Cikgu kenalkan diri Cikgu. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton di rumah. Saya Cikgu Muhammad Fahmi, boleh panggil Cikgu Fahmi saja. Sudah 13 tahun mengajar fizik dan saya sedang mengajar di SMK Putrajaya Presin 91. Ya, betul. Cikgu dah ajar 13 tahun? Ya, 13 tahun dah Sean saya mengajar. Tapi cikgu nampak macam sebaya je, macam muda je Cikgu. Biasalah kita kalau cikgu fizik dia awet muda. Okey, baiklah Cikgu. Nak jemput Cikgu untuk berdiri di sebelah skrin yang terdapat di sana Cikgu. Okey. Baiklah. Okey, untuk hari ini ataupun untuk program pada hari ini, kita juga ada tetamu khas yang bersama kami Cikgu, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 91. Ya, Cikgu? 91. Okey, jom kita tengok siapanya. Hai semua. Dengar tak? Hai, lambailah sikit. Hai. Hai. Okey. Hai. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Anda silakan kenalkan diri anda dengan nama penuh anda ya. Kita ada siapa ni? Npia. Nama anda? Sofia. Ain. Oh, Ain. Okey. Okey. Salam sejahtera. Saya Ain Sofia binti Muhammad Ajib dari Sekolah SMK Putrajaya Presin 91. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada Nur Badri. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Badri Syamil bin Nur Anwar dan saya dari SMK Putrajaya Presin 91. Okey, terima kasih. Dan kita juga ada Marisa. Assalamualaikum, nama saya Marisa Umaira binti Muhammad. Saya dari Sekolah Putrajaya Presin 91. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Hafiz. Hai, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Cik Hashim dari SMK PP 91. Okey, terima kasih. Dan seterusnya siapa lagi? Nur Diana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurdiana binti Ahmad Nazarai dari Sekolah SMK PP 91.
Dan yang terakhir kita juga ada Nur Alisa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alisa Natasha binti Ahmad Daud dari Sekolah Menengah Putrajaya Presiden 91. Okey, terima kasih. Dan saya ada soalan penting untuk anda semua. Adakah anda bersedia untuk fizik pada hari ini? Bagi thumbs up sekiranya anda sudah pun bersedia. Ke belum lagi? Okey, ada. Okey, baiklah cikgu. Saya nak tanya ya, untuk hari ini kita akan sentuh topik apa cikgu? Jadi pada hari ini Sean dan juga penonton-penonton, kita akan sentuh topik daripada bab 1, asas fizik. Walau bagaimanapun untuk asas fizik ni dia sebenarnya benda yang paling ringkas. Cumanya bila dalam soalan kita akan selitkan dengan beberapa konsep fizik yang lain jugalah. Okey, baiklah. Sebelum kita meneruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula to Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Terima kasih, Ibu. Kami ingin mengucapkan terima kasih cikgu, Thank you teacher. 谢谢老师. Nandri Asiria, Syukran Ustaz. yang Samida Xiongchanim. Arigato Sensei. Terima kasih, Cikgu. Itulah dia video message bagi kempen hashtag terima kasih cikgu, dan kami juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua cikgu atas segala kerja dan juga sacrifice yang diberikan oleh cikgu. Okey, baiklah, sebelum kita bermula ya cikgu, untuk hari ini saya sebenarnya nak tanya, tadi kita mulakan program kita tu dengan bahan yang dibawa oleh cikgu di hadapan saya cikgu. Sebenarnya yang tu apa cikgu? Sebenarnya ini Sean dan juga kepada penonton-penonton adalah merupakan projek berdasarkan bilik darjah PBD yang kita panggil. Oh, okey. Jadi murid-murid ini akan ditaksir melalui dengan kita berikan projek lah kepada mereka. Kebetulan ini adalah tajuk ni ada sama dengan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu gelombang. Okay. Mungkin ramai penonton tertanya kan, kenapa kadang-kadang bila dekat tempat yang pendalaman, line telefon tak bagus. Pernah tak jadi Sean? Pernah banyak kali cikgu. Ya, jadi di sini kita jadikan dalam bentuk soalan di mana bagaimanakah student mengubah suai untuk kita nak bagi liputan tersebut secara jelas dengan menggunakan konsep fizik iaitu gelombang. Ya. Okey cikgu, silakan cikgu. Okey, baik. Jadi kita mulakan ya. Apa khabar dulu kepada anak-anak murid saya lama tak nampak ya. See you 5 hari bulan nanti di sekolah, boleh? Okey, baik. Jadi pada hari ini saya akan mulakan untuk Road to Success SPM 2021 di mana kita akan lihat format baru. Okey. Okey, format baru ini akan bermula tahun inilah, mulai SPM 2021. Okey. First, apa ada dengan KBSM dan KSSM? Sebelum ini kita mula dengan kurikulum bersepadu sekolah menengah. Ya. Okey, sekarang mulai tahun lepas 2020 tingkatan 4 dan di mana sekarang ni mereka sedang berada pada tingkatan 5, kita dah namakan sebagai KSSM. Apa itu KSSM? Kurikulum sepadu sekolah menengah. Okey. Jadi untuk KSSM ini, apa yang beza dengan KBSM? Yang pertama,
KBSM ada 10 tajuk sahaja. Okey. Tapi untuk KSSM dah bertambah menjadi 3 tajuk. Oh, wow. Okey, ya. Okey. Tajuknya menarik sangat. Ya. Yang pertama adalah ni. Kegravitian dan juga fizik kuantum. Wow. Masa itulah saya kita tajuk. tak ada ego. Ya, betul. Dan masa Sean belajar dulu tak ada benda ni. Ya, betul. Tapi sekarang dia telah masukkan 2 tajuk baru dan dalam silibus yang terbaru ini merujuk kepada DSKP, ia lebih senang kerana telah dibahagikan kepada tema-tema. Tema 1 hinggalah tema fizik moden. Ya. Okey, next kita tengok pula kepada format baru. Ya. Okay. Untuk format baru ini bagi buat pengetahuan murid-murid saya dalam Google Meet dan juga yang di rumah, untuk format baru ini ada 3 kertas juga, iaitu kertas 1 kodnya 4531 palang 1. Kertas 2 4531 palang 2 dan kertas 3. Kertas 3 ini kalau dulu bertulis. Sekarang murid-murid perlu menjawab dalam bentuk ujian amali bersepadu. Ya, ada amali. InsyaAllah jika tidak menjadi masalah, kita akan mengadakan ujian amali ini sebelum cuti sekolah dan sebelum SPM. Ya. Secara selaras seluruh Malaysia. Ini buat tahun pertama. Kerana sebelum ini kita telah pun 20 tahun berhenti ujian amali ini. Kita nak mulakan semula. Okey, untuk bilangan soalan ada 40 soalan kertas 1. Okey, kertas 2 saya akan pergi detail lagi. Dia ada lebih kurang 11 soalan di mana tadi 40 markah. 100 markah dan kertas 3 ialah 15 markah. Masa yang diperuntukkan untuk kertas 1 jam 15 minit. Manakala kertas 2 jam 30 minit dan kertas 3 45 minit untuk satu item. Okey, kita terus kepada yang berikutnya. Kertas 1 dulu. Saya pergi secara detail sekarang. Okey, instrumennya adalah merupakan OMR, ujian objektif. Maksudnya student perlu menulis, menghitamkan jawapan dalam borang OMR yang disediakan. Dan kita ada 40 soalan tadi, jumlah dia 40 markah. Di mana wajaran konstruk yang ada, kalau dulu KBSM dia 50 soalan. Tapi dalam masa yang sama, 1 jam 15 minit, 40 soalan sahaja. Mana lebih untung? Dua-dua untung sebenarnya. Okey, untuk wajaran konstruknya iaitu jenis soalan, dia akan ada mengingat, memahami, aplikasi dan juga analisis. Kalau KBSM dia 3 je, tapi untuk KSSM ditambah satu lagi, iaitu menganalisis. Okey, seterusnya aras kesukaran, iaitu kita gunakan ratio 5-3-2. Maksudnya murid-murid 20 markah ataupun 20 soalan ini daripada soalan aras rendah. Jadi boleh dapat markah tak habis. Kalau awak lah 20 markah soalan senang, boleh kan? Tapi student ramai yang dia buat careless, di mana 20 markah itu disia-siakan. Okey, 12 markah lagi adalah daripada aras sederhana dan aras tinggi sikit je, 8 markah sahaja. Seperti biasalah, bawa alatan tambahan seperti kalkulator saintifik. Okey, next kita tengok pula kertas 2. Okey, kertas 2 ni adalah nyawa kepada kita yang menjadi calon SPM Physics. Di mana markah dia paling banyak. Berapa markah? 100 markah. Ya, banyak. Dia ada soalan dia, soalan subjektif, struktur dan subjektif respon terhad dan respon terbuka. Ada 3 bahagian. Bahagian A jawab semua 8 soalan. Bahagian B ada 2 soalan, pilih 1. Bahagian C adalah 1 sahaja, wajib jawab. Kalau dulu dia bahagian C pun ada 2, pilih 1. Tapi untuk KSSM, dia hanya bagi pilihan wajib 1 soalan sahaja. Okey, next. Aras kesukaran. Sama macam kertas 1 tadi, iaitu 5-3-2. Maksudnya 50 markah soalan senang.
pelajar boleh mendapatkan markah dengan percuma 50 markah sahaja daripada situ. Jadi kita kena dapatkan lagi 30 tambah sederhana dan juga aras tinggi. Okey, kalkulator saintifik digunakan. Baik, untuk kertas 3 kita namakan sebagai ujian amali bersepadu. Kalau dekat sekolah, cikgu-cikgu akan panggil UAS. Bila UAS ni, saya ingatkan mula-mula baca dalam WhatsApp group, Ustaz Ahmad Somad. Rupanya ujian amali bersepadu. Untuk ni adalah merupakan soalan berstruktur di mana murid-murid perlulah mengendalikan beradas eksperimen dan membuat eksperimen serta membuat analisis. Di sini kita memperuntukkan 15 markah sebab hanya ditaksir daripada kemahiran proses sains. Okey, baiklah ya, aras kesukaran seperti biasa 532. Untuk ni murid-murid, walaupun dalam kertas 3 kena buat eksperimen, murid-murid perlu bawa juga kalkulator sebab kita bila analisis kita nak kira kecerunan, kita nak kira daripada formula, jadi kita memerlukan kalkulator. Ya, betul. Jumlah dia berapa? 15 markah. Kalau KBSM, dahulunya kertas 3 ujian secara bertulis dilakukan di dalam dewan, tapi ini dalam makmal. Ya. Okey, dalam makmal dan juga markahnya sedikit. Ya. Okey, baik Sean. Seterusnya, mari kita kenal dulu apakah jenis-jenis soalan yang ada dalam fizik. Baik, cikgu. Yang pertama adalah mengingat. Okey, seperti biasa, fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum. Ini soalan mengingat aras rendah. Elemen yang kedua ataupun konstruk yang kedua ialah memahami. Simbolnya KF. Tak payahlah awak hafal simbol ni, biar cikgu-cikgu je yang hafal. Sebab cikgu akan buat soalan dan cikgu akan menanda. Okey, jadi aspek yang ditentukan ialah penterjemahan, interpretasi, ekstrapolasi dan juga pemahaman konsep ataupun prinsip fizik. Okey, soalan yang ketiga. Ini aras dah sederhana. Mengaplikasi. Okey, mengaplikasi ini murid-murid kena buat pengiraan sebenarnya. Soalan-soalan pengiraan dinamakan sebagai soalan aplikasi. Ada pengiraan yang menggunakan kualitatif dan juga kuantitatif. Okey, elemen yang keempat, lagi naik, lagi atas, lagi susah. Ini menganalisis. Untuk menganalisis ini, murid-murid perlu membuat perbandingan, murid-murid perlu membuat hubungan dan seterusnya murid-murid perlulah mensintesiskan ciri-ciri sembunyi ataupun hubungan yang telah dipelajari tadi. Dan ini aras tinggi, menilai. Okey, untuk menilai ini, pelajar ataupun murid perlu memilih satu cadangan daripada sistem ataupun objek yang mana dia perlu memilih dan menerangkan dalam bentuk jadual yang saya akan terangkan sebentar lagi dalam contoh soalan. Okey, baik cikgu. Okey, dan yang terakhir, yang ni yang paling susah. Yang paling susah adalah mencipta. Okey, jadi untuk mencipta ini dia kena membuat pengubahsuaian. Contoh macam soalan yang daripada projek tadi, yang sebelum ini datang daripada jenis mencipta. Okey, saya rangkumkan ke semua sekali. Konstruk ataupun elemen yang paling banyak adalah mengingat. Yang kedua adalah memahami. Yang ketiga adalah iaitu aplikasi, analisis, menilai dan juga mencipta. Kita tengok kedudukan soalan-soalan ini dalam nombor soalan pada bahagian pada kertas 2. Okey, mari saya cepatkan sikit. Sorry. Inilah dia kedudukannya. Boleh dikatakan daripada nombor 1 sampai nombor 11 soalan jenis mengingat dan memahami serta aplikasi ada. Okey. Cuma soalan menilai dan mencipta akan timbul pada bahagian B, bahagian C serta nombor 7 dan nombor 8. Okey, faham ya murid-murid saya dekat sekolah tu? Dekat Google Meet ni. Okey, bagus. Jadi,
Inilah dia contoh sebenarnya. Contoh kertas soalan kertas 1. Di mana saya ingatkan balik tadi ada soalan jenis mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama ini soalan jenis mengingat. Saya nak tanyalah kepada student-student saya tu kan. Jadi kuantiti manakah adalah kuantiti vektor? A. Jisim, B. Tenaga, C. Tekanan ataupun D. Momentum. Jadi Sean pun dah berfikir-fikir dah tu, saya tengok. Saya tahu dah jawapan dia. Rasanya saya dah tahu jawapan dia. Ini bab 1 bab 1 iaitu asas fizik. Okey, boleh saya tanya kepada Ain? Okey, Ain Sofia boleh? Ya. Okey, jawapannya A ke, B ke, C ke, D ke Ain? Jawapan dia D. Okey, adakah betul jawapannya kuantiti manakah kuantiti vektor? Ya, betul. Tahniah kepada Ain. Pandai sekali. Jawapannya adalah D ya. Iaitu momentum. Jisim, tenaga serta tekanan adalah merupakan kuantiti asas. Dalam fizik ada dua kuantiti. Kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okey, tahniah kepada Ain. Tengok contoh yang kedua. Okey, daripada rajah ini, kesimpulan yang manakah? Di soalan memahami dulu sebelum tu, kesimpulan yang manakah sesuai untuk graf yang ditunjukkan dalam rajah 2.1, rajah 2. Jadi A, V berkadar songsang dengan 1/A, B, V berkadar terus dengan A, C, A berkadar terus dengan V, ataupun jawapannya D, V bertambah secara linear dengan A. Untuk soalan ini saya nak pilih siapa ya? Saya nak pilih Marisa. Okey, silakan jawapan untuk nombor 2 Marisa. Manakah jawapannya? Jawapan dia B. Okey, jawapan dia B. Dalam fizik kita perlu menginterpretasikan graf. Okey, jadi kalaulah graf kamu bermula daripada asalan, okey, ini kita namakan sebagai berkadar terus. Tengok jawapannya, okey. Pak CY apakah benda ni? V. Dan dia mula dengan V. V berkadar terus dengan 1/A. Yang ni sebenarnya I/A kan? Okey, tapi ada irata sikit. Jadi kita tukarlah yang ini adalah per A je lah ya. Per I. Di sini. Jadi jawapannya memang betul berkadar terus. Yang tak ada berkadar terus kita potonglah. Ni boleh potong. Jadi ada dua je pilihan kan. Jadi V berkadar terus dengan I, bukannya A. Ada irata sikit. So jawapannya B. Betul Marisa. Pandailah anak murid saya hari ini. Bagus lah. Okey, tengok kepada soalan contoh yang ketiga. Okey, tapi sebelum tu cikgu. Sebelum tu apa kata kita berehat seketika dan kembali semula menonton Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 dan pada hari ini adalah subjek fizik bersama dengan Cikgu Fahmi. Okey cikgu, silakan cikgu. Okey, kita sambung. Terima kasih sebelum tu kepada Sean untuk contoh yang ketiga iaitu soalan mengaplikasi, jenis aplikasi. Rajah 3 menunjukkan Fatimah. Fatimah berdiri di titik O. Manakah titik O? Perhatikan di sini. Dia berjalan ke arah B dan kemudian ke arah A. Daripada O ke B and then dia pergi kepada A. Terlajak ke belakang. Terlajak ke belakang. Bukannya tercedok, terlajak. Okey. Jadi berapakah sesaran Fatimah? Okey, kita nak kirakan. Ini adalah soalan mengaplikasi. Jadi ada pengiraan kena gunakan kalkulator.
Untuk yang ni saya rasa yang paling bijaksana untuk menjawabnya adalah Alisa. Boleh Alisa? Yang lain juga boleh kirakan jawapan dia berapa. Jawapannya agak-agak A 2 meter, B 7 meter, C 9 meter dan D 16 meter. Okey, Alisa, jawapannya Alisa. Jawapan dia A, 2. 2. Okey, betul ke ataupun 2 meter ni? Mari saya terangkan dahulu. Untuk mengira sesaran, disebabkan sesaran adalah kuantiti vektor, maka dia akan ada arah. Arah telah diberikan di sini daripada O ke B, and then daripada B dia pergi kepada A. Jadi sebenarnya dia nak pergi ke mana? Daripada O ke A sahaja. Sebab sesaran ialah panjang lintasan yang terdekat. Ya betul. Okey, daripada titik awal ke titik akhir. Titik awal dia O. Titik akhir dia A. Sebab dia kata daripada O, A, B. Okey, B tak keluar pula menulis. Tu dia jadi B macam ni dah. Daripada O ke B. Awal O dan dia punya ni B kan. Yang ni A lah, daripada O, B, A. Jadi daripada O ke A, itu dia punya arah dia. Arah dia. So kita kira lah sebenarnya untuk mengira sesaran, sekiranya objek itu bergerak ke sebelah kanan, simbolnya adalah positif. Dan jika dia berpatah balik ataupun bertukar arah, negatif. Jadi kita kira daripada O7 positif kan, sebab dia ke kanan kan. Ya, betul. And then sekarang ini tengok dia bertukar arah. Jarak dia berapa? 9. Jadi letakkan tambah negatif 9. Kenapa negatif? Sebab dia bertukar arah. That's why tadi cikgu dah ingatkan, ini adalah merupakan kuantiti vektor. 7 tambah negatif 9 akan dapat jawapan negatif 2. Okey, so jawapan dah betul dah 2. Tapi saya dapat negatif lah. Kenapa dapat negatif? Tak payah risau. Negatif hanya menunjukkan arah pergerakan. Di mana sekarang dia sedang berpatah balik. Jadi jawapannya betul. A. Tahniah sekali lagi kepada Alisa. Okey, tengok contoh soalan yang terbaru, yang maksudnya ditambahkan di dalam soalan. Contoh yang keempat iaitu menganalisis. Kalau KBSM tak ada, tapi untuk KSSM dia diwujudkan. Okey, jadi rajah 2 menunjukkan lita yang digunakan untuk mengesahkan tempoh masa ayunan bandul dan panjang bandul. Ni eksperimen dia lah, rajah 4 ini. Pernyataan yang manakah benar mengenai eksperimen di atas? Okey, boleh baca A, ada 3 pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan. Jadi kamu kena padankan mana satukah pemboleh ubah. Okey, saya nak tanya yang pertamalah kepada Nadia. Okey Nadia, antara pemboleh ubah yang ada dekat sini apa dia? Sebutkan kuantiti fizik. Yang mana? Nadia. Bukan Nadia, Diana. 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 Salah sebut. Diana, salah sebut, patutlah dia tak menyahu. Okey, silakan Diana. Okey Diana. Pemboleh ubah apa yang ada kat sini ni? Dah tengok. Jawapan dia A. Jawapan dia A. Dah bagi jawapan Sean. Bagus betul anak murid saya. Soalan saya tadi ni, pemboleh ubah yang wujud dalam eksperimen ini adalah pertama panjang bandul. Kuantiti fizik panjang bandul. Yang kedua ialah masa. Dan yang ketiga adalah jisim bandul, iaitu pemboleh ubah. Yang kita boleh dapat, jisim kita boleh timbang. Betul? Betul. Masa kita boleh ambil dengan menggunakan jam randik. Ya, betul. Okey, panjang kita boleh ukur dengan pembaris panjang dia berapa. Jadi semua kuantiti fizik akan dijadikan sebagai pemboleh ubah semasa melakukan eksperimen. Okey, dalam tadi jawapan Diana dia pilih A, betul ke? Sebelum itu, pemboleh ubah dimanipulasikan bermaksud pemboleh ubah yang mana dia punya kuantiti fizik itu kita boleh perbanyakkan dan pelbagaikan, ulang. Okey. Jadi, yang kat sini ada 2 di panjang bandul dan juga tempoh masa. Oh, sorry. Dah jadi.
Yang itu. Tekan balik. Ya. Okey, panjang bandul dan juga tempoh masa. Antara dua ni dia akan menjadi pemboleh ubah manipulasi ataupun yang bergerak balas. Ya. Okey, so untuk yang ni sebab panjang bandul kita akan perbanyakkan. Mula-mula kita mulakan dengan 5 cm, kemudian 10 cm, kemudian 15 cm, kemudian 20 cm. Jadi bila diperbanyakkan dinamakan sebagai pemboleh ubah manipulasi. So panjang bandul ialah pemboleh ubah manipulasi. Dan daripada soalan tempoh masa. Tempoh masa adalah tempoh masa pula. Pemboleh ubah bergerak balas tempoh masa. Ya, betul. Okey, jadi masalah. Dan ada satu lagi yang dimalarkan ini boleh jadi macam-macam. Tapi dalam soalan telah diberikan jisim kan. So jisim ladung ataupun mass of pendulum. So bagus jawapannya. Tahniah kepada Diana tadi. Jawapannya adalah A. Okey, next kita pergi pula kepada kertas 2. Okey, semua dah faham kertas 1 ya, itu contoh-contoh soalan. Okey, untuk kertas 2 ini seperti yang saya bagi tahu tadi, di mana soalannya adalah jenis item berstruktur pada bahagian A. Kemudian ada item respon terhad dan respon terbuka pada bahagian B dan bahagian C. Apa pula cikgu dia cakap berstruktur lah, respon-respon lah. Sebenarnya sama je semua ni. Cuma respon terhad tu, soalan itu berada pada bahagian B dengan C. Maksudnya essay. Respon terhad ni sebenarnya sama konstruknya dengan item berstruktur. Cuma bahagian A kita jawab dekat tempat kosong. Isikan, tapi bahagian B dan bahagian C kita jawab pada helaian tambahan. Sebab tu dipanggil respon terhad. Manakala respon terbuka soalan esei yang mencipta dan menilai tadi. Okey. Seperti saya cakap, inilah dia konstruk wajaran soalan. Dia ada semua sekali untuk kertas 2 daripada mengingat sehinggalah mencipta. Okey, yang ni 2 aras tinggi. Yang ni adalah aras rendah dan ini adalah aras sederhana mengikut taksonomi Bloom. Okey. Mari kita lihat contoh yang pertama. Saya ambil soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ini adalah soalan dia banyak soalan menganalisis. Mana menganalisis itu dia paling banyak markah ditanya. Okey, kita tengok soalan bersama-sama ya. Ini sebenarnya daripada bab 2 tapi ada kaitan dengan bab 1 di mana dia melibatkan kuantiti, fizik dan juga graf. Okey. Rajah 5.1 menunjukkan graf laju lawan masa. Okey. Ali sedang melalui lintasan daripada O ke A, ke B, ke C dan ke D. Okey, graf ini ialah graf laju lawan masa. Kena tengok dulu graf. Jadi, soalan mengingat yang pertama inilah yang dikatakan item berstruktur. Kena tulis jawapan di ruangan yang disediakan. Dan markah telah diberikan di sini. Ingat, kalau markahnya pendek, jawapannya pendek. Kalau markahnya panjang, 2-3 markah, maksudnya jawapannya kenalah panjang sedikit, 2 ayat ataupun 3 ayat. Sekarang, apakah maksud laju? Okey, kita cuba dengan Hafiz. Sila Hafiz. Apa maksud laju? Laju ialah kadar perubahan jarak. Ya, laju ya. Bagus nampak dia sebut jarak. Tapi betul ke? Kadang-kadang syok sendiri kan Hafiz. Tengok jawapannya. Betul lah. Pandai betul anak murid saya ni. Kadar perubahan jarak. Selalunya murid selalu tertukar ataupun di antara laju dan halaju. Okey. Laju dia simbol sama V. Dia adalah jarak, jarak D per T. Kalau laju V juga, V kecil sama juga dengan S. S per T. Formula yang sama, cuma satu dia kuantiti skala. Laju kuantiti skala, dia pakai jarak.
Ya, betul. Kalaulah H laju, kuantiti vektor. Dia pakai sesaran. That's why kalau per dengan T, saya dah bagi tahu kepada murid-murid, gunakan perkataan ini, kadar perubahan. Sebab dia per dengan T. Apa-apa saja formula yang per dengan T, hampa guna benda ni. Saya orang Kedah tahu. Jadi kadang-kadang terkeluarlah Sean ya. Kedah, Penang dia memang guna hampa, depa semualah. Jadi kadar perubahan. Per dengan T kan kadar perubahan apa? Perubahan D ialah jarak. Jadi jarak. Kalau saya tukar, apakah maksud hal laju? Janganlah cakap jarak, cakap sesaran. Okey, so soalan mengingat. Maksudnya kita kena ingatlah benda-benda ni. Maksudnya kena hafal start daripada sekarang. Jangan tunggu lagi sebulan nak exam barulah nak hafal. Jumpa saya, cikgu, apa tu apa ni? Masa tu mulalah saya fire. Tak nak pula macam tu. Okey, baik. Sekarang kita tengok soalan B pula. Berapakah pecutan Ali dari titik O ke A? 2 markah soalan mengira aplikasi. Okey, so semua sekali tolong kirakan. Okey, untuk penonton di rumah, saya nak terangkan di sini, pecutan kita boleh kira dari kecerunan graf. Sebenarnya untuk graf laju lawan masa ataupun laju lawan masa, kecerunan dia mewakili kepada pecutan. So, kiralah pecutan. Dia daripada O ke A. Ini je. Maklumat telah diberi. Okey. Dia punya Y adalah 10. Dan dia punya X adalah 10. Okey, so kira semua. Okey, masa dah tamat. Okey, Badri, boleh sharekan jawapan awak? Okey, bagi tahu jawapan dia berapa? Jawapan dia ialah 1 ms negatif 2. Begitu jawapannya Sean? 1 je? Ya ke betul nampak macam graf ni susah berbenar? Jawapannya 1 je. Okey, mari kita tengok jawapan yang sebenarnya. Tahniah kepada Badri. Je betul jawapannya 1 lah. Di mana kita tengok kat sini, dia telah kita gunakan formula A sama juga dengan V per T. Okey? And then kecerunan tu sebenarnya. Jadi kita ganti masuk nilai. V dia 10 sebab di sini 10 kan. Ni 10. Kita ganti masuk dalam ni. T dia daripada O ke A adalah 10 juga. Maka kita ganti masuk dan tekan kalkulator, dapat 1 meter per second. Macam Eli Mazrin cakap, masuk. Masuk dia punya nilai. Jangan tak masuk. Tak masuk, tercedoklah kamu nanti. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan contoh kedua, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021 2021. Jangan ke mana-mana ya. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga pada hari ini Cikgu Fahmi. Okey cikgu, silakan cikgu pengajaran kita. Okey, baik Sean, terima kasih, kita dah ke 3 kali kita jumpa dah kan. Okey, sekarang ini cikgu akan teruskan dengan soalan yang tadi. Okey, soalan ini soalan yang sama. Sebenarnya murid-murid, dalam soalan yang melibatkan graf ini, walaupun kita belajar dalam fizik, tetapi perkara yang sama dipelajari dalam matematik dalam silibus tingkatan 5 tak salah saya. Maksudnya benda tu kamu belajar 2 kali. Kalau keluar soalan, maksudnya seperti kita kena bonus lah. Kan? Benda dah 2 kali belajar, kenapa kita tak boleh dapat markah yang banyak di sini? Ya, betul. Okey, tadi untuk yang sama dengan matematik dah habis. Sekarang soalan jenis menganalisis, di mana lebih kurang ada 5 markah untuk soalan ini dipecahkan dalam
point form. Okey, soalan bermula dengan C. Yang ni budak tadika pun boleh jawab kalau saya pesan dekat sebab tengok dengan mata kepala kita sahaja apa yang diberi dalam soalan. Okey, soalan dia dengan menggunakan rajah 5.1. Okey, ni rajah 5.1. Okey, bandingkan. Bandingkan. Yang pertama, kecerunan daripada titik OA, ini OA dan juga BC. Bandingkan je lah OA dan BC. Boleh tengok kan dengan mata kan? Yang mana yang kecerunan yang lebih besar dan kecerunan yang lebih kecil. Untuk soalan yang ni, gunakan bandingkan yang lebih besar dulu. Okey, saya nak tanya kepada Hafiz, antara kecerunan OA dan juga BC ni, yang mana yang awak tengok dia besar kecerunan dia? Tinggilah maksudnya. Yang BC. Okey, BC. Kenapa Hafiz? Mesti ada sebab dia kan? Kenapa kamu pilih BC? Dia punya masa tu lagi singkat. Ya, bila pada Pak CY dia kecil, maksudnya dia lebih step. Okey, sama macam bukit ataupun gunung. Kalau kita tengok, kalau dulu pengalaman saya naik gunung yang susah sikit setakat ni, Gunung Ledang. Sebab ada setempat tu, dia punya step dia macam ni kena pakai tali. Jadi kalau nak kecerunan tengok kepada bukit lah, sama seperti bukit. Okey, seperti saya cakap tadi, kita nak kena bandingkan yang lebih besar dulu. So yang lebih besar tadi ialah BC. Gunakan balik ayat di sini yang diberikan kecerunan. Okey, kecerunan di titik BC yang besar, BC lebih besar daripada OA. So ni jawapan dia. Kecerunan, gunakan balik perkataan yang diberi, pilih yang lebih besar. Kat sini ada OA ataupun BC. Jadi BC yang lebih besar daripada OA. 1 markah. Kan senang, hanya gunakan panca indera. Mata kamu tengok saja. Okey, baik. Nombor 2, saya nak tanya kepada Ain Sofia lah. Okey, bandingkan masa yang dilalui titik OA dan BC. Dia nak masa. Try buat ayat dia. Ambil balik ayat dia, masa yang dilalui. Okey, masa yang dilalui OA lebih besar daripada BC. Bagus, perhatikan. Ain dah faham. Bandingkan yang lebih besar dulu murid-murid. Janganlah banding yang kecil besar. Pening pemeriksa nanti. Jadi, kita guna balik masa yang dilalui. Pilih yang besar, okey, OA lebih besar daripada BC. Di sini saya nak pesanlah kepada murid-murid. Kadang-kadang dia punya tata bahasa sangat bombastik. Kalau masa lebih lama, lebih singkat. Tetapi untuk fizik senang sahaja. Gunakan 4 perkataan ini. Lebih besar, lawannya lebih kecil. Lebih tinggi, lawannya lebih rendah. Buat apa nak guna lebih lama, lebih singkat? Last tak dapat markah. Ada yang tulis lebih sedikit. Memang jawapan dia. Okey, selalunya dia beri 2 perbandingan begini dan satu lagi ialah perbandingan yang mana yang sama pula. Okey, jadi cuba jawapan ini Marisa. Bandingkan laju Ali di titik AB. Laju Ali di titik AB. Laju Ali di titik AB adalah sama. Ya, betul. Sama. Sebab apa sama? Sebab tengok ni graf ni. Laju dia berubah tak? Daripada A ke B, laju tetap 10. Maksudnya sama. Jadi jawapannya tulis je lah. Laju Ali di titik AB adalah sama. Okey, kebiasaannya soalan analisis kita terus dengan membuat hubungan. Hubungannya telah diminta daripada jawapan yang awak bandingkan tadi, iaitu B1 dan B2. B1 adalah kecerunan. B2 adalah masa. Jadi kita gunakan masa dan kecerunan. Kita buat hubungan. Sebab apa saya suruh bandingkan yang lebih besar dulu? Kalau tadi kita tengok kecerunan dia, saya patah balik dulu. Okey, BC kan? BC lebih besar daripada OA. Yang ni OA lebih besar daripada BC. Okey, saya tuliskan balik dekat sini. Yang tadi AB. Mak ya. Saya pergi balik ke sini tadi. Yang ni ke? Betul lah.
Yang tadi AB yang pertama lebih besar daripada OA. Dan B2 tadi ialah OA lebih besar daripada AB. Okey sekiranya dekat depan dia tak sama, jadi dia berkadar songsang. Okey, jadi kita gunakan semakin. Jangan kena guna berkadar pun boleh, tapi gunakan semakin. B1 tadi apa? Kecerunan kan? Kita gunakan dengan semakin ni tadi semakin bertambah ataupun berkurang. Semakin bertambah kecerunan sebab dia berkadar songsang, maka semakin berkurang masa. Bertambah dan berkurang sebab atas ni AB, OA. Kalau kat bawah pun AB juga, dia akan jadi semakin bertambah, semakin bertambah. Sebab tu saya suruh kamu bandingkan yang lebih besar untuk memudahkan kamu mendapatkan jawapan untuk membuat hubungan. Ada yang tanya, salahkah cikgu kalau saya guna berkadar terus atau berkadar songsang? Diterima. Okey. Next, kita tengok kepada soalan memahami bagi soalan yang terakhir untuk contoh nombor 1. Okey, nyatakan gerakan Ali di titik A ke B. Okey, cuba Badri. A ke daripada A ke B di sini Apakah jenis gerakan dia? Gerakannya adalah pecutan sifar. Okey, pecutan sifar ataupun halaju mala juga diterima. Sebab kalau halaju mala tak ada pecutan lah. Pecutan dia dinamakan sebagai pecutan sifar. Okey, bagus jawapan dia. Jawapannya pecutan sifar. Okey, next kita pergi kepada soalan aras tinggi. Okey, contoh yang kedua ni. Okey, kita tengok kat sini saya gunakan nama saya. Profesor Fahmi sedang bercuti di kawasan pendalaman dekat Taman Negara. Taman Negara. Jadi line tak clear lah. Sepanjang percutian saya mengalami masalah liputan. Okey, kemudian saya punya rumah chalet diberi dekat belakang bukit. Lagi tak dapat line. Kan? So, kita nak menggunakan jadual yang telah diberikan untuk ubah suai, untuk buat pilihan yang manakah sistem yang sesuai. Sebab saya kena report dekat U-Mobile ni. U-Mobile ke Maxis ke kalau tak ni kan. Okey, jadi telah diberikan satu gambar rajah di sini. Pelajar perlu buat pilihan. Sistem telekomunikasi manakah yang paling sesuai untuk diubah suai. Okey, untuk yang ni aspek juga telah diberi daripada soalan dan juga dalam jadual. Senang dapat markah. Kiranya separuh markah tanpa pengetahuan fizik pun dah boleh dapat. Okey, sekarang saya besarkan gambar rajah ni, cuma ada irata sedikit di sinilah, di mana yang ini adalah negatif 3 dan inilah negatif 2. Tak nampak, bukan irata, tak nampak sangat. Okey, 10. Darab 10 Okey, baik. Okey, jadi kat sini pelajar untuk soalan menilai kena buat pilihan dahulu. Aspek tadi telah dinyatakan pada jadual. Jadi apa nak susah? Dah ada dah. Kedudukan menara, jenis gelombang elektromagnet, panjang gelombang lambda dan frekuensi gelombang. Kita kena pilih. Di sini kita gunakan kaedah eliminasi. Murid-murid dan juga Sean lah serta murid-murid di rumah. Ya cikgu. Kita kita buang. kena laju sikit cikgu sebab takut nanti tak kita lajukan sikit. Ya, kita buang yang mana yang salah. Okey, tengok aspek yang pertama. Mana nak bina kedudukan tower. Jadi dekat atas bukit. Yang mana yang tak, yang bawah bukit kita pangkah. Dah tinggal jawapan K dan L. Okey, aspek yang kedua pula. Kalau gelombang telekomunikasi yang paling sesuai adalah mikro ataupun radio. Okey, tak tahu. Pergi pula kepada panjang gelombang. Panjang gelombang untuk telekomunikasi kita kena pilih panjang gelombang yang panjang lah. Ya, betul. Okey, jadi K dah salah. Jawapannya adalah L. Okey, untuk jawab dia, kita terus gunakan ini. Jadual 3 kolom. Okey, aspek dia ada 2 kolom. Manakala alasan 1 kolom. Ada 3 kolom. Tulis balik semua aspek yang kamu pilih tadi. Kemudian, yang dalam soalan, yang ni yang kamu pilih. Di atas bukit, mikro,
besar dan besar. Ya. Untuk yang panjang gelombang dan frekuensi, sebentar tadi dia bagi nilai. Cikgu, salahkah saya pilih tulis nilai? Salah. Kena cakap besar ataupun kecil. Okey, kemudian baru kita bagi alasan. Kenapa kita bina di atas bukit? Alasannya adalah untuk mengelakkan gelombang terhalang. Mudahkan, logik saja. Kenapa kita gunakan gelombang mikro? Sebab tenaga dia tinggi. Kenapa kita pilih panjang gelombang yang besar? Sebab gelombang yang besar senang untuk dibelaukan. Dan kenapa frekuensinya besar? Kerana tenaga dia juga adalah tinggi. Dekat sini student tanya saya lah, cikgu, tak salah ke kalau saya ulang dua alasan yang sama? Tak salah. Janji kena mengena dengan aspek yang dipilih. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, baik, sama-sama. Sebelum kita berakhir untuk pengajaran ataupun pembelajaran kita pada hari ini, apa kata cikgu berikan rumusan kepada pembelajaran kita? Okey, baik. Jadi murid-murid di luar sana dan juga di Google Meet ni, hari ini kita telah pun mempelajari tentang serba sedikit saya dah terangkan tentang format baharu SPM mulai 2021. Ya. Ada perubahan sedikitlah. Dan juga kita telah ulang kaji tentang tajuk bab 1 dengan konsep fizik dalam bab yang lain. Itu je lah yang kita belajar pada hari ini, Sean. Okey, terima kasih cikgu dan terima kasih lagi sekali atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga terima kasih banyak-banyak kepada murid-murid kita yang ada dalam talian iaitu Nur Alicia, Marisa, Ain, Hafiz, Nordiana dan juga Syahmi. Terima kasih kerana bersama kami dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton bersama kami atau menonton program Road to Success SPM 2021. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Fahmi kerana bersama kami dan jangan lupa ya untuk sentiasa menonton Road to Success SPM 2021 dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye-bye. Didik TV KPM